Kau kena ada team. So bila kau ada team, barulah kau mudah nak capai apa yang kau nak dan apa yang kau nak buat lah. So dari segi masa pun kau akan dapat lebih banyak masa, kau akan dapat banyak talent, bakat yang bekerja dengan kau. Tak semua benda kau boleh fikir seorang, kau kena share jugalah. So apa yang aku boleh kata, apa yang aku dapat uruskan capai adalah bergantung disebabkan tim aku sendiri. Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini saya bawakan kepada anda sahabat saya yang bernama Ziad Yazid. Pada ketika beliau baru berumur 23 tahun, beliau sudah pun menjadi seorang CEO kepada syarikat GetMove Sendirian Berhad. Pada tahun 2019, syarikat yang diasaskan oleh Ziad Yazid iaitu GetMove Sendirian Berhad telah divaluasikan dengan nilai sebanyak RM1 juta ringgit. Dan apa yang lebih mengejutkan, pada waktu itu beliau masih lagi seorang pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin. Sebelum korang fikir yang mana mungkin beliau berasal daripada keluarga yang kaya raya ataupun mempunyai mak ayah yang banyak duit, boleh support bisnes dia dan sebagainya, korang kena fikir balik. Sebabnya Ziad Yazid dia hanyalah berasal daripada keluarga yang biasa-biasa sahaja. Apa yang saya lihat semasa dia berada di universiti dulu, dia hanyalah menggunakan motosikal sahaja. Sama ada nak COD makanan ataupun hantar barang kepada customer, dia hanya guna motosikal sahaja. Dan sepanjang dia berada di universiti, Ziad Yazid tak pernah pun ada kereta ataupun kenderaan sendiri. Walau bagaimanapun, beliau masih mampu untuk membina satu bisnes yang agak besar walaupun masih di usia muda. Walau bagaimanapun, apa yang lebih membanggakan dalam pada beliau sibuk menguruskan bisnes, membina syarikat dan juga menganjurkan bermacam-macam jenis program sehingga beliau boleh dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh siswa kebangsaan pada tahun 2018. Beliau juga tidak pernah mengabaikan tanggungjawab pelajaran, yang mana setiap semester Ziad Yazid dianugerahkan sebagai penerima anugerah dekan sehinggalah semester akhir pengajian beliau. Jadi, jom sama-sama kita tengok bagaimana saudara Ziad Yazid boleh membina sebuah syarikat yang bernilai jutaan ringgit pada ketika beliau masih bergelar seorang pelajar. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk korang dekat luar sana. So, jom kita tengok. Hari ni kita nak tanyalah, saudara Ziad ni sepanjang dia belajar, sepanjang dia menguruskan bisnes ni, apa dia punya cabaran dia, apa dia punya jatuh bangun. Sebab bisnes ni orang tengok orang tengok nampak yang indah dia kan kat luar, kat dalam tahu kan. So dah cerita dalam video kali ni kita nak tengok yang kat dalam tu. So Ziad, kau ceritalah sikit pasal intro diri kau untuk orang kenal sikit apa kau buat dan sebagainya. Macam tu je lah. Okay, right. So this pertama aku nak ucap terima kasih kepada Afiq. So ni aku rasa interview pertama aku dalam kereta tau. So new experience lah kan. Lepas tu dapat pula jumpa dengan Afiq. Dah lama lah kita orang tak contact, dah tak jumpa. So hari ni kita alhamdulillah dengan cuaca yang baik, keadaan yang baik, kita dapat jumpa lah kan. Tu harap-harapnya lah kekal kan. Right. So aku Ziad Yazid. Okay, Ziad Yazid. So sekarang ni berasal daripada Shah Alam lah. Dan start kita nak fokus hari ni cerita lebih banyak pada journey Get Runner kan. So Get Runner, macam mana kau boleh start sampai sekarang ni? So Get Runner asalnya bermula ID University lah kan. ID University kita start masa aku di universiti dulu. Kita tengok banyak servis-servis runner ni kat universiti ni kan. Ada yang buat seikhlas hati, ada yang buat untuk side income, macam-macam servis, beli makanan, tolong member, hantar barang, photo state, beli stamp apa, PTPTN, nombor PIN, apa semua segala tu. Jenis segala jenis perkhidmatan. So ramai student buat benda tu. Ya, betul. Memang di Uniza lah terutamanya, sebab aku study kat Uniza. So kat situ memang dah banyak runner mereka buat. So ada juga yang runner dari luar ambil peluang dan kesempatan ni untuk buat servis runner lah. So kat situ kita tahu dia ada demand dan servis ni sangat-sangat diperlukan oleh student, terutamanya macam perempuan kan. Dia malas nak keluar ataupun tak ada kenderaan, so bolehkan guna servis runner lah.
terutama waktu malam untuk beli makanan. So, aku nampak peluang ni dan aku ramai-ramai kawan aku yang satu rumah dengan aku pun adalah runner. Even boleh katakan hampir lah semuanya adalah runner. Kadang bila diorang tak cukup runner, so dia minta tolong, kita orang tolong cover job lah, dan untuk backup, untuk cover lah. So aku nampak tu peluang dan dekat situ lah terusnya idea kenapa tak kita buat satu sistem. Sebab idea tu datang daripada masalah sebenarnya. Kita tengok masalah waktu tu adalah ramai student dia buat perkhidmatan runner ataupun seikhlas hati. So terpulang lah kau nak bayar berapa ke. Ada yang kadang-kadang bayar sen-sen, ada yang kadang-kadang rugi pun ada. Dia tak ada satu sistematik lah, ya, yang SOP. macam kita boleh kita boleh follow panduan tu, tak ada. Betul. Dan kita perlukan ada satu platform lah untuk pastikan servis runner ni dapat diberikan yang terbaik, sekaligus dia dapat transparent lah untuk customer pun tahu harganya, dan untuk runner pun terutamanya bagus lah. Sebab tu kita join program, kita share idea kita, masuk pertandingan, dan Alhamdulillah kita bukan hanya di universiti, kita start di universiti dan kita start lepas tu kita berkembang di UMT, lepas tu kita pergi ke luar bandar, Kuala Terengganu, kita ada di Kelantan, so sekarang pun kita ada di Klang Valley lah, di KL. Itu macam negara anda start lah. Okay, so itu adalah orang kata apa, sedikit sebanyak bisnes. Aku rasa je banyak lah. Itulah kan, sedikit sebanyak pun dah banyak lah bisnes get runner tu kan. So sekarang ni kita nak tanya lah kan, okay, aku dah tengok kau punya, sebab yelah kita study sekali kan. Aku nampak macam mana kau punya effort, kau punya perjalanan tu kan. Kau dalam pada masa yang sama kan, kau ambil jawatan sebagai presiden lagi untuk Kelab Persawanan Uniza. Di samping tu kau uruskan syarikat kau lagi, kau buat bisnes tu lagi. Dan macam mana aku tanya kau macam mana kau boleh, ini satu pencapaian yang bagi kita rasa macam jarang lah orang dalam student ni boleh buat benda ni. Macam aku sendiri pun aku susah nak buat. Macam mana kau boleh kekalkan dengan apa nama ni, dengan kau punya kesibukan harian kau tu, kau nak uruskan program lagi, kau nak uruskan bisnes lagi, tapi kau boleh kekalkan every step kau dapat dekan. So kita nak tahu benda tu. Kau punya rutin harian macam mana, macam mana kau bahagikan masa dengan belajar kau. Sebab bila kita kat universiti ni, student dia punya alasannya, kebiasaannya macam tak sempat masa, nak buat side income, macam assignment pun banyak. So macam kau ni, kau dah lah boleh build satu business yang kata macam recognize lah. Yang tu satu. Yang kedua adalah macam mana kau boleh maintain kau punya result tu. Macam tu. So itulah cerita dia. Itulah aku boleh fikir-fikir balik pun macam wah, struggle juga, mencabar lah kan. Sebab kita sebagai student, matlamat utama kita pergi universiti, of course kita nak dapat result yang bagus. Sebab kita ada tanggungjawab dan juga kita untuk balas dari segi bapa kita, dan juga itu sebagai kita punya mungkin nak jadikan career pada masa akan datang. So perlunya pendidikan dan sebagainya lah. Tapi sampai satu tahap aku fikir, kalau apa yang lain yang kau boleh buat dekat universiti ni? Adakah kalau kau nak belajar, contoh kau ada satu batch 3,000, 4,000, so semua akan jadi degree holder. Tapi bagus, pendidikan tu sangat penting, tapi apa kau punya value added? Apa different kau lah? So itu yang pertama aku rasa, aku perlu create something yang unik, yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bantu masalah industri runner, bantu orang lain dengan peluang yang kita ada, dengan platform yang kita ada, kita bantu lebih ramai orang lah. So kalau tanya macam mana aku boleh, ramai yang antara soalannya macam nak uruskan dari segi masa lah kan. Business pada sama uruskan persatuan. So ada satu persatuan yang kita start hidupkan balik, Kelab Persawanan Uniza. Itu kan Ziyad ni dekat Uniza dulu dah ada kan Kelab Persawanan kan. Lepas tu macam dia mati sekejap kan, mungkin sebab tak ada student yang nak menggerakkan Kelab Persawanan ni. So untuk pengetahuan korang, Ziyad ni lah yang mengasaskan balik Kelab Persawanan di Universiti Sultan Zainal Abidin. So macam tu. So, kita untuk hidupkan balik, untuk bantu support kita punya kebudayaan persawanan tu dapat diteruskan lah. Dan balik pada
pada jawapan ataupun soalan tu macam mana uruskan masa, pertama dia bergantung kepada, kalau kau tanya aku dari segi secara jujurnya, kena ada perlukan tim lah. Okay, aku banyak. So maksudnya dia tak boleh nak buat sorang-sorang? Dia boleh buat seorang laju, tapi kita sangat-sangat terbatas kalau seorang. Okay, ada orang kata, oh tak apa, aku boleh buat seorang. Mungkin boleh, tapi dia tidak boleh untuk long term, ataupun kita ada terhad. Manusia ni terhad dari segi resources lah kan. Masa kita, tenaga kita, dari segi mungkin networking kita. Jadi kita perlu ada team lah. Jadi pertama sekali, untuk kalau kita ni tak cukup masa, banyakkan kita punya dari segi bina team. Maksudnya aku ada team untuk uruskan, ataupun aku boleh leverage kan, ataupun aku boleh delegate kan untuk persatuan. Ini ada team-team dia. So aku ada team untuk company, untuk business. So kita delegate kan benda tu, ataupun kita leverage kan benda tu. So untuk pendidikan pun sama. Dalam belajar, untuk belajar kita tahu benda yang paling besar exam. Kedua adalah assignment lah kan. Jadi untuk assignment, aku lebih fokus kepada aku cari team yang bagus. So maknanya sebelum nak bagi-bagi kumpulan tu, kita dah tahu dah, ni lah team-team kita. Aku bagi-bagi tugas, ni tarikh deadline dia. So buat, then follow up. Kau kena ada team. So bila kau ada team, barulah kau mudah nak capai apa yang kau nak dan apa yang kau nak buat lah. So dari segi masa pun kau akan dapat lebih banyak masa, kau akan dapat banyak talent, bakat yang bekerja dengan kau. Tak semua benda kau boleh fikir seorang, kau kena share jugalah. So apa yang aku boleh kata, apa yang aku dapat dapat uruskan capai adalah bergantung disebabkan tim aku sendirilah. Bukan orang nampak, dia menang tu, dapat ni. Hakikatnya belakang tu ramai yang support, siapa yang banyak support dan juga banyak bantulah. So kita mungkin hanya berapa persen je, lain tu bergantung pada tim kita yang banyak sokong kita lah, support. So maksudnya aku nampak kat sini yang kalau kita nak berjaya tu, kita tak boleh buat seorang-seorang. Yup. Maksudnya kalau kita nak pergi laju, kita boleh buat seorang-seorang. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kita tak mampu seorang-seorang. Ya, betul. So betul, perlunya ada tim lah. Sebab tu di universiti ramai tanya, apa antara kemahiran. So universiti ni bagi aku adalah tempat untuk kau gilap kemahiran lah, bukan ilmu saja. Kalau kau tanya aku apa yang aku belajar masa universiti pun, aku rasa mungkin dah 70-80 aku dah lupa dah. Walaupun baru je kan, bukan semester baru kan, kita dah lupa dah. Nama subjek pun dah lupa apa semua. Aku ingat ada satu, masa program Tony Fernandez datang. Dia kata university is the only place that people can pass but know nothing. Ini Tony Fernandez cakap tau, bukan aku cakap. So maksudnya, tapi betul lah realitinya macam tu kan. Sebab kita, bagi aku lah, di universiti ni adalah kita bukan tempat untuk kita tumpukan 100% untuk akademik saja. Di universiti ni ada banyak peluang untuk kita belajar kemahiran lain. Salah satunya usahawan lah. Betul, aku setuju. Sebab tu aku banyak terangkan ataupun tekankan untuk adik-adik baru ke, student ke, ataupun yang mungkin yang tengah belajar sekarang. So ambil masa dan peluang, gilapkan skill. So kalau kau tanya aku apa antara skill yang penting adalah skill kau boleh bekerjasama lah. Sebab dengan bekerjasama, dia bukan hanya di universiti saja, tapi bila kau dah keluar kerja, bila kau dah buat bisnes, kalau kau dah mungkin jadi ahli politik, dia tak boleh lari kan. NGO, pergi mana-mana pun nak tak nak kau kena ada. Kau kena hadap. Kau kena hadap benda tu. Kau masuk pekerjaan pun sama, ada tim juga kan. Betul. Kau kena benda tu, nak tak nak kau kena, kau boleh start gilap daripada kau time student lagi. Start nama dia, kalau orang masa belajar ni pun dia tak suka bekerja dengan kau, dia tak suka nak gang dengan kau ataupun dengan group assignment dengan kau. So tu perkara yang kau kena fikirkan lah kan. Baik kau prepare untuk for the future lah. Ataupun kita panggil sebagai office politik jugalah kadang, benda-benda politik. Maksudnya politik dalam group, so pasti ada politik. So kau kena good, tak semesti expert tapi good lah. So itu yang akan banyak bantu kau akan datang lah. So maksudnya
team tu adalah salah satu kata apa perkara yang utama untuk pergi lebih jauh. Sebab apa-apa pun kita tak boleh buat seorang. Dan satu lagi, team ni kat mana-mana pun kita kena hadap benda tu, tak kisah kita buat apa pun kan. Unless kalau kau nak tidur seorang-seorang dalam bilik tu, tak apalah. Tapi kalau kita tak kisah, walaupun kita tak buat bisnes sekalipun, pekerjaan pun sama kan. Bila kita masuk dalam pekerjaan, bos suruh kita, okay, kau dengan dia ni, okay, kau buat kerja ni. Jadi kalau kita dalam masa belajar kita tak belajar skills tu, saya akan jadi masalah lah kan bila kita nak bekerja nanti. Sebab itu bekerja. Kalau bisnes lagi lah dia punya cabaran tu. Macam tu. Okay. So sekarang ni Ziad, macam aku nak tanyalah, sepanjang kau buat ni kan, aku tak adalah masa zaman belajar kau dah, tak adalah daripada SEM1 kenal kau secara rapat kan, lalas sebab aku kenal kau. So masa sekarang ni aku nampak kau punya perjalanan tu macam smooth je. Kau pergi bertanding je menang, kau pergi bertanding je menang. So aku macam, apa sebenarnya kau punya cabaran yang mungkin orang lain tak nampak, tapi kau boleh cerita yang mana orang boleh buat, oh dia boleh buat, akan boleh buat macam tu. So apa kau rasa benda tu? Okay, so first apa yang orang percaya nampak, okay, apabila dia menang dapat satu, kita boleh kata, oi dia ni lelaki bertuah, gifted, talented. Hakikatnya behind the scene tu, mungkin kat atas pentas tu 10% saja yang indah. Hakikatnya belakang tu 90%, behind the scene tu kau tak tahu betapa rejection, stresnya dengan masalah itu, masalah ini, dengan internal, external, benda-benda macam tu lah. Sama juga macam kita tengok orang yang lari 100 meter, dia lari hanya 10 saat je kan, 10 saat untuk break 9 saat ke lebih untuk break the world record. Okay, hakikatnya untuk dia lari 9 saat tu, ataupun kalau panjang sikit beberapa minit saja tu, berapa tahun dia ambil latihan, hari-hari dia latih, bukan hanya minit, berjam-jam, berpuluh ratus ribu jam dia berlatih untuk dapatkan the result. So orang nampak, okay dia lari, kau boleh lah lari 9 saat je untuk menang juta-juta. Hakikatnya behind the scene tu, the training apa semua, itu orang tak nampak lah. So sama jugalah dengan aku sendiri pun, bukan aku sendiri lah, banyak orang yang kita dapat sukses berjaya, hakikatnya belakang tu dia banyak benda-benda lain lah. Antaranya aku boleh sebut adalah pertama, team. Untuk menguruskan, dapat the best talent, untuk menguruskan team, it's not easy lah. Sebab orang ni akan keluar masuk. Kalau dia tak kena dengan interest dia tak nampak dia punya career, ataupun tak nampak perkembangan dia untuk masa depan, dia akan left. So cabaran kita sebagai ataupun leader lah orang kata dalam team tu, nak bagi setiap member dalam team tu nak bagi nampak vision yang kita nampak, itu yang susah kan. Betul. Kita nak bagi orang tu percaya apa yang kita percaya. So itu adalah satu kriteria yang usahawan yang bukan perlu ada tapi wajib ada. Kalau kita tengok mana-mana pun, macam kalau contoh usahawan yang berjaya, kalau kau tengok Jack Ma ke Steve Jobs ke apa, dia start macam ni juga. Dia perlu convince orang supaya ada vision yang macam dia. So daripada kita belajar sama universiti lagi, kalau kita dah rasa benda tu susah nak buat kan, apatah lagi bila dah keluar dunia pekerjaan yang sebenar ni, dunia bisnes yang sebenar ni, macam tu. Betul. Jadi at least kalau masa belajar tu, masa kita study kat universiti, kita dah buat benda-benda semua, so kita lebih prepare untuk kita hadap dunia ni. Macam tu. And then macam contoh lah Ziad kan, kau kan, kau dah sekarang kau dah grad kan, kau grad bila? Tahun lepas ni? Baru bagi tahu. So masa kau grad masa Covid ni lah. So kau tak ada graduasi lah. Grad tapi belum kumpul lagi lah. Tak apalah kan nak buat macam mana. Nanti ada lah. Mungkin sekali dengan kau. Okay, lepas tu kan Ziad, aku rasa ramai lah sebenarnya orang nak tahu lah, kau sekarang dah ada syarikat yang bernilai 1 juta, mungkin dah lebih. Lepas tu kau dah capai macam-macam anugerah masa kau belajar. Kau pun pernah dapat anugerah Tokoh Siswa. Ini Ziad adalah seorang seorang penerima anugerah Tokoh Siswa untuk semua universiti kan. Satu Malaysia lah. Bukan Uniza kat tau, tapi adalah semua universiti dekat Malaysia ni dia menang dapat nombor 1. So itu yang macam mana aku kagum, macam mana dalam di samping dia menjaga prestasi dia punya belajar tu, tapi dia boleh come out dengan bisnes yang
boleh dikatakan berjaya juga. Jadi kan Zia, mesti orang nak tahu kan, kau sekarang berapa umur kau? Oi, aku dah agak tua juga lah. Oh, tua juga kan? Ya ke tua? 25 lah. 25 tahun ni dah 25? Oh, gila lah kau ni. Kau punya syarikat GetMove tu start kau start kau start upgrade kepada Sdn Bhd tu bila? 2018. So 2018, sekarang ni 2021. 21 tahun lah. 21-22 tahun lah. So maksudnya kau masa kau berumur 21 tahun, kau dah menjadi seorang CEO untuk syarikat yang berstatus Sdn Bhd. Macam tu. Jadi kan Zia kan, aku nak tanya kau lah, daripada kau dah buat semua-semua benda ni kan, kau dah nampak apa ni jatuh bangun bisnes dekat universiti macam mana semua kan, apa kau punya nasihat dekat kita punya viewer kita ni yang masih belajar, dan ada impian untuk berbisnes tapi tak jadi-jadi? Okay, first kita kena tahu yang bisnes ni bukan satu perkara yang mudah. Maksudnya bagi aku dia adalah maraton. Dia satu perjalanan yang panjang. Kau mungkin bagus tahun ni, mungkin esok kau dah down. So mungkin tahun depannya kau punya sale kurang, kau jatuh. Dan benda ni kita panggil sebagai normal lah dalam bisnes. Ada turun naik. Mungkin Get Runner ada kejut aku, ada kereta hancur kan. Okay, ada lagi. So mungkin akan datang boleh jadi besar, boleh jadi tidak. So ni perkara-perkara yang kita kena faham. Tapi kita kena, walaupun kita tahu, faham, kita still ada pilihan, ada usaha untuk kita ke arah mana kita nak bawa bisnes kita. So yang pertama, kalau kau tanya aku apa nasihat yang aku boleh bagilah untuk adik-adik ataupun viewer kau ni, terutamanya yang masih belajar. So universiti adalah the best platform atau tempat kau explore more. Tu cakap, masa aku explore more, universiti aku boleh katakan, okay, aku banyak gila join program usahawanan. Termasuklah yang event yang aku buat sendiri pun ada, yang aku join pun ada yang peringkat universiti, peringkat luar, ada peringkat kerjasama dengan swasta, ada yang international pun aku pernah join. Ada program dengan Alibaba, free, tak payah bayar apa-apa. So bagi kau pernah pergi China kan? Yep, program tu kan? Aku pergi Alibaba punya headquarters. Headquarters di Hangzhou. Hangzhou ke Hangzhou, aku lupa lah sebutan dia kan. Okay, so bagi aku benda peluang-peluang ni kau boleh dapat secara mudah. Tapi itu antara perkara yang merisaukan. Kalau kita dapat benda tu mudah, kita kurang menghargai. Macam kadang kita buat event, buat program, tengok orang luar lagi ramai yang berminat dengan student macam-macam kelas, kemahiran, apa semua kan. Jadi bagi aku kena ambil peluang ni ialah universiti satu platform yang sangat besar untuk kau explore more. Okay, mungkin kau bidang macam aku, bidang social work, social science. Tapi kau boleh explore untuk jadi usahawan, kau boleh explore jadi penternak, kau boleh explore jadi kau nak buka kilang makanan ke, kau nak buat baju apa semua, kau boleh start di universiti. Sebab universiti ni banyak sangat resources. Bukan dari segi program, tapi dia akan ramai sebenarnya orang-orang luar, community yang nak kerjasama dengan universiti. So kau boleh ambil peluang, kau boleh berjumpa dengan CEO macam kita di Niza. Dapat jumpa Tony Fernandez macam tu je. Dia sendiri datang universiti kan? So kita boleh dapat ni, even boleh bergambar lagi, boleh tanya direct apa semua. Ni peluang-peluang yang kita ada lecturer yang hebat-hebat, even ada juga lecturer yang ramai buat bisnes yang kadang kita tak tahu. Ada yang rupanya dah berstatus jutawan dengan bisnes sebagainya. So bagi aku universiti adalah platform explore more. So jangan buang masa. Kau boleh nak kita bagi menikmati zaman universiti, sama kau kena beringat untuk masa depan kau lah. So ni okay, enjoy tu. Enjoy. Ya, aku pun sendiri pun bukan strict nak. Bukan strict bayar berapa jam apa, sebab universiti ni sosial kan. Kau kena ada belajar, kau kena ada masa untuk program apa semua. Jadi bagi aku jangan terikat sangatlah dengan kos yang kau belajar. Okay, aku tanya aku tak rasa aku tak boleh lah bisnes sebab aku belajar social science. Tak boleh lah bisnes sebab aku belajar contoh bidang agama, tak boleh lah. Aku tak boleh lah. Jangan kecilkan skop kau, jangan kecilkan kebolehan kau. Okay, even aku kenal ramai yang bukan bidang bisnes yang lebih berjaya dalam bidang bisnes. So
openkan diri kau, bebaskan diri kau belajar macam-macam apa yang kau minat. Kau minat peternakan, kau pergi peternakan. Kau minat masakan, kau belajar masakan. Aku rasa setiap semester, minggu, setiap bulan ada program-program libatkan benda yang kau minat. Kau pergi explore. Even kau ada convention apa semua, kau just join je. Walaupun kau tak ada business, tapi kau join. Sebab apa? First kau akan dapat networking lah. So, aku boleh ramai kau senang nak ketuk pintu ni sebab atas tiket kau student. Boleh tak saya nak interview, kan setiap semester ada, boleh tak cari seorang idol untuk di interview. So kau boleh simply jumpa, kau boleh sembang dengan dia, kau boleh buat networking. So itu antara benda-benda orang tak nampak waktu universiti. Dan aku tekankan this million punya network ataupun million punya opportunity kau dapat. Itu pertama lah. Kau guna masa kau banyak, join sebanyak mungkin program. Kau tak ada business tak apa, kau pergi je dulu belajar. Kau belajar, kat situ kau akan ada start minat, kat situ kau akan ada networking. Dan networking ni kadang akan bantu kau for the future. Mungkin tak sekarang, tak bisa datang. Itu yang pertama lah. Yang kedua, aku banyak tekankan skills, kemahiran. Okay, kemahiran, banyak orang banyak terikat dengan dia, apa kita panggil stuck dekat dalam dia punya sekeliling. Contoh, dia dalam contohlah bagi agama, dia tak nak belajar benda lain. Okay, cukup nak fokus. Hakikatnya zaman sekarang ni kau perlu lot of skills untuk survive. Bukan kita tak tahu masa akan datang macam mana kita. Adakah kita dapat apa yang kita belajar ataupun sebaliknya. Tapi yang aku jumpa ramai yang lari lah. Lari sikit ataupun lari banyak, ataupun langsung tak berkaitan. Itu normal lah kan. Hanya berapa persen saja dapat apa yang dia nak belajar. So what is your backup plan? Apa kau punya? So antara benda yang kau boleh buatlah gilap skill kau. Belajar contoh Photoshop ke, buat video ke, macam Afiq kan, video, vlogging, interview. Kau tak bagus dari segi bercakap, so belajar bercakap. Mungkin kau punya communication skills tak bagus, BI ke apa, improve. Apa lagi, buat kemahiran, buat website, buat app. Benda tu semua sekarang dalam internet kita boleh banyak sangat. Kita tak perlu nak pergi bayar mahal-mahal nak belajar. Betul, kita boleh sekarang YouTube ada, Google ada kan. Boleh, kau boleh belajar dekat mana saja kau nak, dengan keadaan yang kau nak. So banyakkan skills kemahiran, skills kena tahan maki. Itu antara skill penting tau. Skill kena tahan maki, kena rejection. Kau kena reject. Kau kena reject dengan customer, kau kena reject dengan supplier kau, reject dengan contoh bos kau kan. Macam mana kau nak still positif. Ni kalau macam lecturer tegur sikit pun kau dah start belenting. Lepas tu kau dah update story, lepas tu kau dah update post. Itu susah lah kan. So, bila kau buat business ni, rejection tu betul. Tak ada lagi. Kau pernah jumpa business yang tak ada rejection? Tak tahu lah aku kan. Kalau ada tu boleh ke? Dia join, aku rasa ramai dah join kan. Dia banyak sangat reject. Dan even kalau contoh, walaupun kau tak berminat dalam perniagaan usahawan, tapi bila kau dah bekerja, bila kau dah bukan bekerja kerajaan ke, swasta, NGO ke, kau akan tuan maki tu kira rutin lah. Kau kena biasa je lah. Kalau kau jenis hati sensitif, kena marah sikit, kau dah terasa sikit, lepas tu dah bad mood, mungkin berpanjangan. So kau tak dia benda tu sebagai manusia normal kan. Kita pun ada perasaan, kita pun terasa, tapi macam mana kau manage benda tu? Itu skill-skill yang penting. Macam mana kau nak manage kalau kau dah kena, contoh dah kena dimalukan, kena marah kat public kan. Macam mana kau handle benda tu? Tu antara skill-skill yang kau kena belajar dah tahulah. Macam mana kau belajar skill tu? So daripada mana kau boleh belajar skill nak tahan maki, nak handle down, rejection, benda-benda yang negatif yang datang dalam bisnes ni? Apa yang kau buat kalau benda tu sampai dekat kau? Bila kau jumpa benda tu? Aku kalau tanya aku belajar macam mana dia, sebab aku pun susah nak kata, sebab aku tak tahu lagi tahap mana aku pernah kena reject ataupun down lah kan. Tapi untuk macam mana kita nak start belajar benda tu adalah kita cuba buat something, small project under orang. Contoh buat project, dia semua, contoh kau buat project kan, ataupun dekat bekerja dengan orang. So bila kau start bekerja dengan orang, even kau nak jadi usahawan, kau kena ada
kau kena ada pengalaman. Kau kena bukan pengalaman lah, ada skill bekerja dengan bawah orang. So kalau kau bagus sebagai pekerja, so kau pun insyaAllah akan jadi bos yang bagus lah. So tak semestinya kita bekerja bawah orang, maksudnya mungkin boleh jadi kita buat group team, buat task, buat projek, buat pembentangan. Lepas tu contoh buat pembentangan, and then lecture kritik kita. Weh, tak bagus lah kau ni, tu tak dengar apa semua. So benda tu kita just ambil, dengar. So kalau kita tak suka, kita dah diam. Aku simple, kalau satu sahab kau tak suka apa ni, kau better kau keep for yourself. Simpan, kau dengar, dah. So mula-mula memanglah kau rasa macam susah, tapi dah lama tu kau dah lali lah kan. Kau orang kata, kau just diam, dengar, diam. Lama benda tu dia train diri kau lah. Jangan cepat melenting lah. Kau kena start terima, minta opinion orang pun bagus juga. Contoh lepas kau present ataupun something, so orang suka dengar good, apa panggil, good feedback, good pujian je. Hakikatnya untuk feedback negatif tu ramai orang tak terima. Kan benda tu yang membina. Betul sebab biasa kalau feedback yang positif ni, kadang-kadang orang dia akan rasa macam selesa. Ya, betul. Rasa macam tak apalah, dah okey dah semua. Kalau tanya aku pun macam aku, okay, ada banyak juga program yang aku join pertandingan pitching. So pitching, bayangkan dalam dewan tu berpuluh-puluh orang, macam-macam pangkat yang dia besar-besar. So dia kritik depan-depan kau, bukan semua orang dalam dewan tu boleh dengar. Even live pun ada boleh dengar. So benda tu lah kau kena control emosi kau, diri kau. Dan dia take time lah. Bukan dia kau boleh train sehari 2 hari kau dah bagus, tak. Dia kadang makan tahun, ada yang 10 tahun. Dan itu membuatkan kau lebih matang lah. Sebab dia pernah dengar sebuah patah ni, dia kata nak sesuatu benda tu, kalau kita susah nak dapat, benda tu akan jadi lagi berharga. Betul. So maksudnya pengalaman tu dia tak dapat dalam masa sekejap. Betul. Dia tak boleh kau buat bisnes sebulan je kau dah terus boleh ada pemikiran macam Bill Gates ke, Tata Mohtar ke. Kau tak boleh, kau kena hadap macam-macam orang, macam-macam jenis jatuh bangun, baru boleh jadi macam ni. Baru boleh kau ada pemikiran yang macam tu. So kita dalam bisnes ni, kita tak akan pernah habis belajar, betul tak? Betul. Sebab market selalu berubah. Sekarang mungkin sekarang ni orang perlukan gate runner kan. Mungkin masa depan orang dah pakai drone, dah tak pakai dah orang motor semua ni. Lagipun dekat US pun kita boleh nampak dah. Betul. Hantar barang guna drone. Perkembangan dia kan. Perkembangan dia. So kita kena sentiasa improve bisnes. Bila kita nak sentiasa improve tu, kena sentiasa belajar lah. Betul. So belajar itulah yang akan jadi pahitnya. Dia nak belajar dia susah. Betul. Dia kena start dengan kita ada satu mindset kita dan juga hati kita kena sentiasa berlapang dada lah. Sebab ada orang kalau dia boleh terima tapi dia tidak berlapang dada. Dia tak boleh absorb. Dia boleh dengar tapi dia tak boleh absorb benda tu. So kena start lah waktu-waktu muda ni. Lagi orang muda, jadi apa panggil, telinga panas. Tak boleh dengar, mengata sikit dah melenting, kutuk sikit dia pun dah, orang peli sikit pun tak boleh lah kisah ni lah. So waktu belajar, waktu muda ni kita kena start. Dia emosi dengan perasaan tu benda yang fitrah manusia. Tapi macam mana kita manage, uruskan tu. Lepas tu kan, so itu dari segi cara kita nak handle kita punya negative stock, kita punya orang reject kita, rasa down dan sebagainya kan. So ada salah satu persoalan utama yang biasa kita jumpa student ni kan, dia nak buat bisnes kan, tapi dia punya halangan utama dia biasanya kita jumpa tak ada modal. Betul. Aku nak buat bisnes tapi aku nak makan pun tak cukup. Macam mana aku nak cari duit nak beli ni semua kan. So Ziyad, macam kau pernah tak ada masalah tu, nak buat bisnes tapi tak cukup duit? So macam mana kau atasi benda tu? Masalah yang bila dia nak start tu dah start dah. Macam mana? Okay, so macam mana kita nak cari modal masa zaman student ni? Okay, so bagi aku, bagi pendapat aku, dia masalah duit ni bukan hanya pada bisnes kecil saja. Even kau dah billion company pun, million pun, kau still tak cukup duit. Sebab tu kau nampak bank, syarikat-syarikat besar buat pinjaman, lepas tu jual share, lepas tu buang pekerja kan, reducekan operation apa semua. Benda tu dalam bisnes, resources ataupun duit ni memang sentiasa tak cukup.
besar ke kecil ke besar pun memang kita punya kita memang limited. Semua benda limited. Okay. Jadi kalau kau tanya aku macam bisnes kecil ataupun yang baru nak start, even guide pun bisnes kecil lagi. Okay, untuk yang start adalah benda yang start kecil. Start kecil dan kau boleh start now. Maksudnya kau jadi guna apa yang ada. Guna apa yang ada kat tangan. Sebab tu antara kelebihan yang ada untuk orang-orang yang lebih berjaya adalah dia ada kita panggil sebagai unfair advantage ataupun resources yang dia ada. Contoh, dia ni memang tak ada duit. Okay, tapi dia ni ada kenalan baik dengan tokey kilang makanan. Dia ni ada kawan, dia ni ada hubungan yang baik dengan supplier contoh sos. Okay, dia ni ada kawan baik dengan orang-orang kedai-kedai yang dia boleh pasarkan produk dia. So walaupun tak ada modal, tapi dia ada resources tu. Dia ada kita panggil sebagai unfair advantage lah, ataupun peluang yang dia ada. So ada bukan semua benda yang kita start perlukan modal, tapi better sejujurnya aku rasa baik kau mula sesuatu daripada start kecil. Bila kau dah yakin kau nak pergi membesar, baru kau start perlukan duit untuk dapatkan pelaburan ke, pinjaman dan sebagainya. Untuk mula better kau start dengan apa yang ada dulu lah. Sebab apa aku kata start dengan apa yang ada, dengan jumlah yang sangat-sangat minimal adalah bila kau mudah, bila kau jatuh kau senang naik. Ada orang dia start bisnes apa, dia tak tahu siapa nak jual, dia tak pernah ada pengalaman pun. Okay, dia tak ada pengalaman menjual. Contohlah ibaratnya orang yang pencen, ada duit 500,000, 300,000, tapi dia tak ada pengalaman menjual, dia tak ada skills menjual, tapi dia nak terus menjual. Dia bakar 200,000. So bila kau dah start ni dengan 200,000, bila kau jatuh, kau susah gila nak naik. Dan menyebabkan kau trauma, aku tak nak lah, kau stop. Lagi kau ada kemampuan yang luar biasa lah untuk kau bangkit balik untuk start. Repeat lah. So bagi aku, the best thing kalau kau mula kecil ni adalah bila kau jatuh kau senang naik. Better kau start, saya pendapat aku 2,000 ke bawah kau start, untuk start je. Bila kau dah berkembang besar, barulah kau top up investment ke, pinjaman ke sebagainya, tu pula lah. Sebab contoh 2,000, sebab bisnes ni kau kena tahu 93% bisnes yang gagal pada 3 tahun pertama. So 3 tahun pertama adalah crucial tempoh untuk kau sama ada kau ni boleh survive, bukan berjaya, survive ke tidak. Kalau kau dah survive, tu bagus lah. Okay, kau akan next level lah untuk berkembang dan go untuk lebih besar lah. So benda kecil untuk kau start, belajar untuk survive dengan benda yang modal yang kecil yang kau ada. Kalau kau jatuh tak apa, kau buat lain. Jatuh ni mungkin tak kena dengan jiwa kau. Pada kau dalam bisnes ni ada satu terma adalah uncertainty. Kau tak tahu pun. Kau ingat senang je, seronok nampak orang jual produk kecantikan, untung juta-juta, kaya-kaya. Hakikatnya ramai yang masuk dan ramai juga yang keluar. So itu better start kecil, kau jatuh, kau bangun, kau jatuh, kau bangun, kau repeat. Sampailah kau jumpa retak tu, baru kau jumpa something yang kau rasa okay, this is the right time dan juga masa rezeki aku untuk push. So maksudnya dekat sini kan, apa yang aku nampak adalah yang kau cuba nak sampaikan ni, modal tu dia tak semestinya duit. Betul. Sebab kita ramai nampak orang ni bila dia fikir saja bisnes, terus yang pertama datang duit. Dia fikir macam tu. Sedangkan zaman sekarang ni adalah zaman yang paling senang nak buat bisnes daripada 50-100 tahun yang lepas. Betul. Kalau dulu nak buat bisnes, kau nak kena ada kedai, modal besar lah. Stop lagi, tapi sekarang dengan benda yang ada di tangan je, kau ada handphone, kau boleh macam-macam bisnes boleh buat, betul tak? So itu adalah orang kata apa, macam satu benda yang orang tak nampak. Yang orang nampak adalah resources dia, adalah duit sahaja. So jadinya last word lah, apa yang kau nak bagi tahu dekat student-student dekat luar sana yang baru nak start bisnes. Okay, so kalau tanya aku, bagi sebab pribadi adalah start kecil. So bila kau fail, mudah kau bangkit. Contoh kalau kau universiti, baca okay, jangan ada yang kata dia tak pernah ada pengalaman berniaga, tak ada menjual,
terus nak dapatkan pergi ke bilik pinjaman, terus pergi ke pinjam duit Samadi dan sebagainya. So better kau guna dengan apa yang kau ada start kecil. Kat situ pengalaman tu lebih penting, lagi berharga. So itu yang akan menentukan sama ada kau boleh ke sebaliknya. So start kecil. So aku tanya ni, okay, start kecil. Tapi bila kau dah start membesar ataupun scale, barulah kau boleh masukkan dapatkan pinjaman ke dan sebagainya, baru dah. So start kecil. Itu yang pertama lah. Yang kedua, untuk team lah. Aku banyak tekankan skill team. Kalau kau tengok mana-mana orang berjaya ke, team berjaya ke, ataupun dia bermula dengan team yang bagus. Sebenarnya dia bukan, bisnes ni bukan one man show, ataupun kejayaan bukan one man show. Kita nampak, okay, contoh atlet nombor lari lah, nampak Usain Bolt lah, kat belakangnya baru banyak dia ada apa ni, kita panggil coach untuk makanan dia, coach untuk training dia, ada coach untuk nutrition dia, sebagainya. Itu benda-benda tu tim-tim yang support, ada keluarga dia, sebagainya. So nombor 2 team. Kalau korang bukan jenis yang suka, yang tak boleh bekerja dengan orang, tak boleh nak bersosial, rasa macam aku ni better boleh buat seseorang aja, kerja seseorang aja. So zaman universiti dah waktu terbaik kau improve benda tu. Okay, improve, sebab benda ni sangat-sangat membantu manfaat kau. Sebab kita bukan hidup di dunia seseorang lah. Itu yang kedua. So yang ketiga, apa yang aku boleh nasihat atau cadangkan, terutamanya untuk student, adalah jangan kecilkan skop kita, ataupun jangan terhadkan diri kau punya kebolehan. Kita tak tahu pun sebenarnya kita ni mampu buat lebih daripada apa yang kita fikirkan. Okay, jangan sampai terikat. Ramai aku jumpa yang kawan-kawan terikat sangat dengan kos dia. Contoh dia belajar mengenai social work. Okay, dia nak balik nanti, dia nak berkaitan dengan social work saja. Dia tak nak benda-benda lain. So jangan terikat, sebab kat dunia ni sangat-sangat besar. Kau boleh explore macam-macam kemahiran, macam-macam skill. So jangan terikat. Explore lah sebanyak mungkin. Manfaatkan waktu yang kau ada di universiti. Acquiring banyak skill-skill yang kau boleh dapat belajar ketika di universiti ataupun waktu sekarang lah. Kalau kau tak ada skill, better kau explore sekarang untuk kebaikan masa depan kau. Tu 3 tip daripada aku. Start kecil. Kalau kau tak start, apa maksud start kecil tu? Maksudnya kau boleh start buat bisnes tu dalam masa 24 jam. Itu maksud aku start kecil. Bukan start kecil tu masuk, contoh modal 200,000, start kecil tu mungkin perlu 2,000 tak. Kalau kau boleh buat dalam masa 24 jam, itu maknanya start kecil tu. Itu bagus. Jangan tunggu nak ada ni baru start, nak ada ni, tak. Start kecil. Yang kedua, kau kena ada team yang bagus, ada kemahiran bekerja dengan orang, ada kemahiran macam mana kau cara nak orang suka bekerja dengan kau. Itu penting tu. Kau kena belajar macam mana nak orang suka kerja dengan kau dan orang boleh kekal dengan kau. Dan yang ketiga, explore banyak skills dan jangan terikat dengan apa yang kau belajar di universiti. Ataupun jangan, contoh sekolah menengah kau belajar agama je kan. Sekolah agama tak semesti kau tak boleh explore benda-benda luar daripada norma yang kau belajar. So explore. Itu 3 tip aku rasa untuk interview ni yang aku nak highlightkan lah. Right. Okay, so Ziyad, untuk ini kau punya kehidupan lah, apa impak yang kau nak bagi perubahan dekat dunia ni? Apa yang kau, apa benda yang kau rasa macam okay, aku nak jadi macam ni? Apa benda yang kau rasa kau nak ubah? Apa benda kau nak bagi impak kepada, tak kira lah masyarakat apa ke sekalipun lah. Apa dia benda tu? So aku, tanya aku suka antara sebab juga kenapa aku buat Get Runner adalah untuk membantu menambah baik industri runner. Mungkin orang sebelum ni pandang rendah dengan runner kan, dari segi pakaian, orang bayar pun seikhlas hati. So kita orang Kama datang untuk bantu menaikkan mutu perkhidmatan dan juga industri runner tu lah, image runner tu. Yang kedua, aku nak bantu small business untuk ke digital. Kita tengok sekarang ni dunia adalah dunia digital. Kita tengok macam ni MCO, PKP ke, PKPP ke, PKmedia pun semua merubah dan juga ada sampai meranapkan bisnes. So merubah tu dua, merubah ke arah lebih baik dan merubah ke arah meranap pun ada. So jadi sebenarnya banyak lagi yang
kita pun kena tahu bukan semua, tak semestinya semua bisnes tu berjaya dengan online. Tapi online ni sebagai backup untuk waktu-waktu crucial dan juga backup untuk ke arah yang lebih baik. Kita tengok ramai yang berjaya ataupun bukan berjaya lah, nanti berjaya nanti disclaimer confirm masuk online je confirm berjaya kan, tak lah, lebih baik dengan adanya online. So kebanyakan, tapi bisnes-bisnes kecil ni, orang yang tiba-tiba berjalan ataupun yang berniaga daripada rumah, dia tak ada peluang dari segi mungkin yang peluang yang ada pun agak kos ataupun agak berat untuk orang. Jadi kita datang untuk bantu mereka pun dapat dapat menawarkan perkhidmatan digital ataupun delivery service kepada customer dia lah. So itu antara perkara yang aku untuk mengangkat dan juga membantu lah. Okay, so terima kasih lah saudara Ziyad Yazid kerana banyak tu ilmu yang dia berkongsi sepanjang dia belajar tu, sepanjang buat syarikat tu. So benda tu kita tak boleh nak belajar dalam masa sejam kan, tapi kita boleh at least kita nampak secara overall dia macam mana kau buat ni semua kan. Okay. So Ziyad, macam kalau ada viewer ni nak tengok kau, bisnes kau ke, nak cari kau ke, dekat mana dia orang boleh cari kau, follow kau ke? Right, so untuk bisnes aku, korang boleh check out www.getrunner.my. So kat situ ada info mengenai kalau kau nak jadi runner, kau boleh sign up kat situ. Ataupun sebagai merchant, kita welcome merchant datang untuk join kita, be part of our team. So be part of our family. Dan juga kalau untuk customer boleh dapatkan juga di Google Play Store ataupun di iOS App Store lah. Okay, ataupun untuk aku, korang boleh follow, mungkin ada nak tanya soalan lebih lanjut ke apa semua, boleh follow Instagram aku, Facebook di Ziyad Yazid. Right. So insyaAllah aku welcome lah kalau ada adik-adik nak tanya atau kawan-kawan. So hi. Okay Ziyad, terima kasih. Alright.